Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah pagi ni hari Sabtu, okey, Ustazah akan buat sesi ulang kaji bahasa Arab. Okey, pada hari Isnin hingga Jumaat kita buat kelas bahasa Arab. Jadi untuk hari Sabtu dan Ahad kita buat sesi ulang kaji, ya. Okey, sebelum tu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Okey. Siapa yang ikut kelas kelas bahasa Arab Ustazah, okey, bermula Ustazah buat pada minggu lepas. Okey, jadi minggu ni minggu lepas mula pada hari Jumaat. Okey, lepas tu Ustazah buat hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis sampai Jumaat. Okey. Mula hari Isnin Ustazah ajar tajuk aqsamul kalimah. Aqsamul kalimah iaitu ismun. Okey, ismun, ya. Aqsamul kalimah terbahagi kepada 3, iaitu ismun, fi'lun dan harfun. Okey. Jadi Ustazah dah ajar tajuk ismun, okey, fi'lun dan harf. Okey, kalau ismun tu terbahagi kepada 4. Okey, kalau fi'lun terbahagi kepada 3. Okey, dan harf, okey, harf tu dia ada Ustazah dah tulis hari semalam, ya, harf hari semalam. Okey, jadi pagi ni kita memang setiap hari Sabtu dan Ahad Ustazah akan buat ulang kaji bahasa Arab. Maksudnya kita akan buat ulang kaji apa yang kita dah belajar pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi hari Sabtu dan Ahad adalah untuk sesi ulang kaji bahasa Arab. Okey, kepada yang anak dia baru nak masuk tingkatan 1, okey, tingkatan 1 sekolah agama, khususnya kepada sekolah agama, okey, tak kiralah tingkatan 1, 2 sampai 5, okey, boleh dengar pelajaran yang Ustazah ajar ni, sebab Ustazah ajar lebih kepada nahu. Nahu tu maksudnya tata bahasa dalam bahasa Arab. Okey. Okey, Ustazah akan ulang kaji 2 tajuk. Okey, 2 tajuk iaitu ismun dan fi'lul madi. Okey. Kalau tengok kat sini, okey, kalau nak tengok ni Ustazah punya nota. Kan biasa Ustazah kalau Isnin hingga Ahad, Isnin hingga Jumaat Ustazah akan letak papan hitam, tulis dekat whiteboard. Okey, tapi kalau hari Sabtu dengan Ahad ni kita hanya ulang kaji semula. Okey, mesti kalau pelajar tu dah tulis dah dia punya nota, okey, dia boleh ulang kaji sama macam Ustazah ulang kaji. Okey. Kalau tengok dekat Ustazah akan ambil tajuk ismun dahulu. Okey. Macam biasa, okey, ismun terbahagi kepada, kan, siapa yang ikut pengajian kelas bahasa Arab, ismun terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama insan. Okey, insanun. Insan tu apa? Insan ni manusia. Okey, insanun. Okey, lepas tu hayawanun. Okey, hayawanun apa? Hayawanun adalah haiwan. Yang ketiga nabatun. Okey, yang keempat macam ni macam sakit pula. Okey, yang pertama insan, yang kedua hayawan, okey, yang ketiga nabatun, yang keempat jamadun. Okey, insan tu apa? Insan tu adalah manusia. Okey, yang kedua hayawan. Hayawan tu apa? Hayawan tu adalah haiwan. Okey, yang ketiga nabatun. Okey, kalau nabatun tu adalah tumbuhan, dan yang keempat iaitu jamadun. Jamadun apa? Jamadun adalah objek. Objek ni maksudnya objek ni yang tidak hidup. Objek, okey. Kalau insan, hayawan, nabat tu semuanya benda hidup. Okey, tengok. Ini Ustazah buat kotak macam ni. Okey, kotak ada 4 kotak. Kan Ustazah dah bagi tahu kalau siapa yang kita ikut ismun tu terbahagi kepada 4, insan, hayawan, nabat dan jamad. Insan tu manusia,
Okey, hayawan tu haiwan. Okey, nabat tu tumbuh-tumbuhan, jamat objek. Okey. Jadi kat sini ada 40. Kalau kita betul-betul nak belajar bahasa Arab, kita dah hafal 40 apa? 40 patah perkataan bahasa Arab. Sebab Ustazah kat tulis kat sini ismun ada 10. Ustazah ambil contoh 10. Okey, hayawan ada 10. Nabat ada 10. Jamat pun ada 10. Okey. Ni kalau kita betul-betul nak belajar bahasa Arab. Okey, kalau orang dewasa nak belajar bahasa Arab ataupun memang kanak-kanak, bukan kanak-kanak, lebih kepada sekolah menengah, okey, dia memang dia kena tahu benda ni dahulu untuk dia nak pergi terus ke depan, tahu lebih banyak lagi. Jadi dia kena tahu benda-benda ni dahulu. Okey, macam Ustazah dulu masa Ustazah sekolah menengah agama Al-Khairiyah dulu, macam ni juga belajar daripada awal. Maksudnya tengok kamus, hafal, memang macam itulah cara untuk kita nak belajar. Dia tak akan dapat tiba-tiba terus dapat, dia tak akan dapat macam tu. Okey, tengok. Ini kertas, ni nota Ustazah. Kan Isnin hingga Jumaat Ustazah ada tulis kat whiteboard. Jadi boleh tengok dekat whiteboard. Tapi yang ni, ni kertas yang Ustazah tulis. Okey, tengok. Insan, hayawan, nabat dan jamat. Okey, sekarang Ustazah kita ulang semula. Maksudnya kita ulang semula kita punya pelajaran. Okey, insan Ustazah ada tulis 10. 10 contoh untuk insan. Yang pertama Muhammadun. Okey, Muhammad ni orang lah. Muhammadun. Okey, Ali nama orang. Lagi Fatimah, Zainab. Okey, Ismail. Okey, lagi Abun apa? Abun ayah. Okey, Umun ibu. Okey, lepas tu akhun abang ataupun saudara lelaki ataupun adik lelaki. Ukhtun kakak ataupun adik perempuan. Dan yang terakhir jaddun. Nampak? Ada 10. Yang kita kena hafal, Muhammad tak perlu hafal. Ali, Fatimah ni, Zainab, Ismail tu semua nama orang. Nama orang ni kategori insan. Okey, yang kita perlu kena hafal apa? Abun, ayah. Umun, okey, Umun, ibu. Akhun, abang. Ukhtun, kakak. Dan yang terakhir, jaddun. Okey, jaddun apa? Jaddun, datuk. Okey, seterusnya. Okey, kategori hayawan. Okey, ulang kaji untuk kategori hayawan. Okey, yang pertama Ustazah buat kitun. Okey, kitun tu apa? Kitun kucing. Okey, kitun kucing. Filun. Okey, filun gajah. Okey, kalbun anjing. Okey, kalbun anjing. Okey, baqaratun lembu betina. Jamusun kerbau. Okey, jamusun kerbau. Namlun semut. Kirdun kera. Okey, asadun singa. Nimrun tu harimau. Baltatun, baltah ni itik. Okey, ada 10 contoh untuk hayawan. Memang masa baru tingkatan 1 dulu memang Ustazah hafal, cikgu suruh buat 20 contoh haiwan. Contoh 20 insan. Okey, 20 jamat. Buat sampai 50 pun ada. Lepas tu kita kena hafal. Okey, saya ulang sekali lagi. Hayawan. Okey, dalam kategori hayawan, kitun, filun, kitun kucing, filun gajah, kalbun anjing, baqaratun lembu betina, jamusun kerbau, namlun semut, kirdun kera, asadun singa, nimrun harimau, baltatun itik. Okey, itu kategori apa? Kategori hayawan. Okey, seterusnya nabatun. Okey, nabatun iaitu tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan sama ada buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okey, nabat Ustazah buat 10 juga contoh. Tomatim. Okey, tomatim tu apa? Tomato. Okey, batihun tembikai. Burtuqalun. Okey, burtuqalun limau. Basalun bawang. Okey, filun
Filfilun. Apa filfilun? Filfil ni cili ataupun lada. Syajaratun pokok. Okey. Tufahun apple. Inabun anggur. Mauzun pisang. Ananasun nanas. Okey, saya ulang sekali lagi. Nampak kita ada 10 contoh untuk nabat, 10 contoh untuk tumbuhan. Yang pertama, tomatim. Tomatim, tomato. Batihun, tembikai. Burtukolun, limau. Basolun. Basolun apa? Basolun, bawang. Filfilun, cili. Syajaratun, pokok. Tufahun, apple. Inabun, anggur. Mauzun, pisang. Ananasun, nanas. Okey, ni semua kena hafal ya. Kalau mula daripada kata satu tu memang kena hafal. Okey, seterusnya jamadun. Apa maksud jamadun? Jamadun ni objek. Objek. Benda yang tidak hidup. Objek sangat banyak kita boleh hafal. Okey, Ustazah buat kat sini 10 contoh objek. Okey, yang pertama, madrasatun. Madrasatun sekolah. Maktabun meja. Okey, sayyaratun kereta. Okey, sayyaratun kereta. Kitabun buku. Qalamun pen. Nafizatun tingkap. Babun pintu. Hizaun kasut. Hatifun telefon. Kurratun bola. Nampak? Ada 10. Tengok ada 10. Ya. Okey, inilah cara memang nak belajar, kena memang daripada tingkatan 1 tu memang buat banyak-banyak. Cikgu suruh cari, ustazah suruh cari, ustazah ataupun ustaz suruh cari pelajar apa makna dalam kamus dalam bahasa Arab. Lepas tu sebelah dia buat bahasa Melayu, lepas tu hafal. Lepas tu buat hafal, nanti tasmik dengan cikgu. Maksudnya tasmik tu maksudnya ustaz ataupun ustazah dengar apa yang kita baca. Okey, ustazah ulang sekali lagi untuk objek. Okey. Jamadun. Jamadun yang pertama, madrasatun sekolah. Maktabun meja. Sayyaratun kereta. Kitabun buku. Qalamun pen. Nafizatun tingkap. Babun pintu. Hizaun kasut. Hatifun telefon. Kurratun bola. Okey, jadi kalau tengok kita ada 40 contoh perkataan bahasa Arab. Kalau kita betul-betul nak belajar, kita boleh hafal. Okey, kalau pelajar dia baru mula tingkatan 1, 2, okey, dia boleh ikut. Okey, benda yang sama juga dia belajar, dia akan belajar. Kalau dia mula masuk sekolah menengah agama, okey, memang dia akan belajar aqsamul kalimah. Maksudnya pembahagian kalimah terbahagi kepada ismun, fi'lun dan harfun. Ismun pula terbahagi kepada 4, yakni insan, hayawan, jamad, nabat. Insan manusia, hayawan haiwan, nabat tumbuh-tumbuhan, jamad iaitu apa? Jamad adalah objek. Okey. Ini pelajaran ustazah untuk hari Isnin. Okey. Jadi hari Sabtu ni ustazah akan ulang kaji. Okey, pelajaran yang hari Isnin, dan yang seterusnya pelajaran hari Selasa iaitu fi'lul madi. Okey, fi'lul terbahagi kepada 3. Okey, fi'lul terbahagi kepada 3 iaitu fi'lul madi terbahagi kepada 3. Fi'lul yang pertama fi'lul madi, yang kedua fi'lul mudhari', okey, yang ketiga fi'lul amar. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'lul amar. Okey, fi'il madi fi'il yang dah lepas maksudnya. Okey, perbuatan yang dah lepas. Okey, fi'lul mudhari' perbuatan yang sedang dilakukan, yang sedang berlaku. Okey, fi'lul dia ada 2, sedang berlaku dan akan berlaku. Fi'lul amar, okey, fi'lul amar adalah fi'il yang akan berlaku. Maksudnya lebih kepada perbuatan yang orang suruh perkara itu dilakukan. Buat perkara itu. Okey. Fi'lul madi fi'il yang dah lepas. Okey. Fi'lul madi fi'il yang dah lepas. Tengok ustazah ada buat 3. Ustazah suka buat kotak. Okey, bagi kita nampak macam lebih jelas. Okey, ada 3 kotak macam yang ustazah bagi tahu dahulu. Okey, yang pertama untuk seorang lelaki. Okey.
Yang kedua, seorang perempuan. Yang ketiga, untuk saya seorang lelaki ataupun perempuan. Kalau saya ni tak kira lelaki perempuan sama sahaja. Okey, jadi kotak dia ada untuk seorang lelaki, seorang perempuan dan untuk saya sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, kat sini Ustazah gunakan fi'il ada 10 fi'il. Okey, kita kena hafal 10 fi'il. Okey, kalau kita dapat hafal 10 fi'il ni maksudnya kita pelajar tu dia dah ada 10, 20, 30. Ada 30 patah perkataan kata kerja dalam bahasa Arab. Okey. Fi'lun maksudnya kata kerja. Kalau ismun kata nama. Kalau fi'lun kata kerja. Okey. Ustazah gunakan 10. 10 maksudnya fi'il yang sama Ustazah guna. Okay, yang pertama, zahaba. Zahaba. Okey, Ustazah bagi tahu dulu. Zahaba. Ustazah baca dulu. Zahaba maksud dia pergi. Akala, makan. Kan Ustazah dah tulis dah ni Isnin hingga hari Selasa Ustazah dah tulis dekat whiteboard. Okey, boleh tengok semula. Okey, pelajaran hari Selasa. Selasa ke hari Isnin? Okey, tengok. Zahaba pergi, akala makan, dakhala masuk, qara'a baca, kataba tulis, fataha buka, ghalaqa tutup, ghasala basuh, masaka pegang, la'iba main. Okey. Jadi fi'il madi ni benda yang dah berlaku. Maksudnya kata kerja perbuatan yang dah lepas. Okey. Apa yang pertama Ustazah buat? Zahaba. Kalau untuk seorang lelaki, zahaba. Seorang perempuan dia akan jadi zahabat. Okey. Bila nak cakap saya, okey. Saya telah pergi, zahabtu. Okey. Jadi kalau masa tingkatan 1 dahulu memang cikgu, ustaz ataupun ustazah memang suruh pelajar-pelajar tu memang hafal. Contoh ada tasrif. Tasrif tu maksudnya macam sifir. Sifir ya, sifir tata bahasa. Okey, contoh kalau fi'il kita baca zahaba, ada banyak. Tapi kat sini ustazah ambil 3 sahaja. Okey, 3. Yang kita boleh 2 kita boleh buat ayat, 1 kita boleh untuk cakap. Contoh zahaba Muhammad, telah pergi Muhammad. Zahabat Fatimah. Kita tambahkan ta. Nak ta taknis. Kita tambahkan ta kat sini jadi zahabat Fatimah. Kalau kita nak cakap aku telah pergi ataupun saya telah pergi, kita kata zahabtu. Jadi zahaba, zahabat, zahabtu. Okey, seterusnya akala. Akala maksud dia makan, telah makan. Okey, akala Muhammad, telah makan Muhammad. Lepas tu kalau kita nak kata Fatimah telah makan, kita kena tulis, kita tambah je ta dekat huruf lam tu jadi akalat Fatimatu. Okey, seterusnya kalau kita nak cakap saya makan, akaltu, saya telah makan. Okey. Seterusnya perkataan dakhala. Okey, dakhala. Dakhala maksud dia masuk. Okey, kalau nak kata Muhammad telah masuk, dakhala Muhammad. Okey. Okey, kalau untuk perempuan, okey, contohnya Fatimah, dakhalat Fatimatu. Telah masuk Fatimah. Okey, Kak Kashima ya. Waalaikumsalam. Okey. Dah lama tak live. Okey, jadi kita PKP ni kita boleh ada masa sikit, ada masa banyak, boleh kita buat live. Okey. Jadi boleh belajar ya bahasa Arab. Okey, bahasa Al-Quran. Okey, jom terus kita baca terus. Okey, dakhala telah masuk Muhammad. Okey, dakhalat telah masuk Fatimah. Okey, seterusnya kalau kita nak cakap aku telah masuk, dakhaltu. Okey, semua ni ustazah dah tulis daripada Isnin dekat whiteboard. Okey, boleh tengok semula, boleh belajar semula dekat whiteboard. Cuma hari Sabtu dengan hari Ahad ni ustazah ulang kaji sahaja. Ulang kaji ustazah tak gunakan whiteboard, ustazah hanya gunakan nota ustazah sahaja. Okey, ini khas untuk kita nak ulang semula perkataan. Ulang semula bahasa Arab tu. Tapi kalau Isnin hingga Jumaat ustazah ajar guna whiteboard. Tapi kalau Sabtu Ahad ni kita cuma ustazah cuma ulang semula pelajaran yang Isnin hingga Jumaat. Okey. Seterusnya perkataan qara'a. Qara'a maksud dia baca. Okey. Kalau kita nak kata Muhammad telah membaca, Muhammad telah baca, maksudnya
qara'a Muhammadun. Okey, kalau kita nak kata Fatimah yang membaca telah membaca, kita kata qara'at Fatimatu. Okey, seterusnya kalau nak kata saya telah baca, contoh kita akan baca qara'tu. Dia beza dia cuma tambahkan huruf ta. Kalau untuk seorang perempuan tambahkan ta lepas tu baris mati. Kalau untuk saya lelaki atau perempuan tambahkan ta tapi baris depan. Okey, seterusnya kataba. Kataba maksud dia tulis. Okey. Kalau kita nak kata Muhammad, kataba Muhammad, maksudnya Muhammad telah baca. Okey, kalau kita nak kata Fatimah telah baca, qara'at Fatimatu, telah membaca Fatimah. Okey, kalau kita nak kata saya telah baca, saya telah membaca Al-Quran, qara'tu. Qara'tu sahaja. Okey, tak cuma huruf ta tu kita bariskan dengan baris depan. Okey, seterusnya perkataan fataha. Okey, fataha maksud dia buka. Okey, kalau kita kata Muhammad telah membuka. Muhammad telah buka. Telah buka apa? Pintu contoh. Fatahat Muhammadun. Okey, kalau kita nak kata Fatimah yang buka pintu, fatahat. Huruf ta tu kita matikan. Tambahkan kataba, lepas tu letakkan huruf ta bertanda mati. Katabat Fatimatu. Fatahat Fatimatu maksudnya telah membuka Fatimah. Kalau kita nak kata saya sendiri yang buka pintu, kita baca fatahtu. Fatahtu. Okey, seterusnya perkataan ghalaqa. Ghalaqa maksud dia tutup. Okey, tutup. Kalau kita nak kata Muhammad yang telah tutup, ghalaqa Muhammad. Okey, kalau kita nak kata Fatimah, ghalaqat Fatimatu. Okey, kalau kita nak kata saya yang tutup, ghalaqtu. Dia tambahkan huruf dan ubah baris. Itulah dia punya bahasa Arab. Okey, seterusnya ghasala. Okey, ghasala. Okey, baris pun dia hanya ada 3 saja. 4 sama ada dia nak baris mati, baris atas, baris bawah, baris depan ataupun mati. Dia tak ada tanwin ada juga. Tanwin. Okey, tanwin pun ada. Samalah macam mengaji. Ya, mengaji pun ada baris atas, baris bawah, baris depan dan baris mati dan tanwin. Okey, seterusnya kita nak baca perkataan ghasala. Ghasala maksudnya basuh. Okey, kalau kita nak kata Muhammad telah basuh, ghasala Muhammad. Okey, kalau kita nak kata Fatimah telah membasuh, kita kata ghasalat Fatimatu. Okey, kalau kita nak kata saya yang telah basuh, ghasaltu. Okey, seterusnya perkataan masaka. Masaka maksudnya pegang. Masaka Muhammadun, telah pegang Muhammad kucing contoh. Okey, kalau kita nak kata Fatimah yang telah pegang kucing, masakat, kita tambahkan huruf ta, masakat Fatimatu. Kalau kita nak kata saya yang telah pegang kucing, masaktu. Macam tu. Terakhir perkataan la'iba. La'iba apa? La'iba main. Okey, kalau kita nak kata Muhammad yang telah bermain, la'iba Muhammad. Okey, kalau kita nak kata Fatimah yang telah bermain, la'ibat Fatimatu. Okey, kalau kita kata saya yang telah bermain, la'ibtu. Okey, ini sebenarnya macam tasrif ni macam sifir. Kalau fi'il ni dia macam saraf. Tata bahasa untuk saraf. Okey, nahu saraf. Nahu saraf maksud dia kawaid. Kawaid tu maksudnya kaedah dalam bahasa Arab. Tapi ni memang semua kena hafal. Ya, masa tingkatan 1 dulu Ustazah memang semua kena hafal ni, memang cikgu suruh hafal. Dan contoh kalau hafal, cikgu bagi Isnin sampai Jumaat ada kerja, lepas tu Sabtu Ahad memang kena hafal. Isnin tu tasmik dengan guru. Maksudnya kita akan pergi ke depan sorang-sorang beratur, lepas tu kita baca semua ni. Contoh kita baca macam mana kalau nak tengok contoh hafal ya. Contoh kita akan baca ni sebenarnya kaedah dia banyak lagi tapi Ustazah pilih 3 sahaja. Macam ni. Zahaba, zahabat, zahabtu. Okey? Akala, akalat, akaltu. Ini untuk seorang lelaki, seorang perempuan, saya untuk lelaki dan perempuan. Okey. Dakhala, dakhalat, dakhaltu. Qara'a, qara'at,
qara'tu. Okey, kataba, katabat, katabtu. Okey, fataha, fatahat, fatahtu. Ghalaqa, ghalaqat, ghalaqtu. Ghasala, ghasalat, ghasaltu. Masaka, masakat, masaktu. Okey, la'iba, la'ibat, la'ibtu. Itu dia fi'lul madi. Fi'il madi ni maksudnya perkara yang dah lepas. Okey, zahaba telah pergi. Okey, telah pergi. Akala telah makan. Dakhala telah masuk. Qara'a telah membaca. Telah baca. Kataba telah tulis. Fataha telah buka. Ghalaqa telah tutup. Ghasala telah basuh. Masaka telah pegang. Dan yang terakhir, la'iba telah main. Okey, jadi alhamdulillah Ustazah dah ulang kaji tajuk dua tajuk besar, iaitu ismun dan fi'lun. Okey, ismun dan fi'lun. Fi'lun apa? Fi'lul madi. Okey, jadi kita dah habis hari Sabtu ni untuk dua tajuk besar, iaitu ismun dan fi'lul madi. InsyaAllah esok Ustazah akan sambung ulang kaji bagi tajuk fi'lul mudhari', fi'lul amar dan harf. Tiga tajuk lagi. Okey, sebelum kita Isnin kita akan masuk masuk pelajaran baru. Jadi Isnin hingga Jumaat memang Ustazah akan mengajar di whiteboard, maksudnya ajar tulis semua. Okey, tapi untuk hari Sabtu dan Ahad kita tak buat tulis di whiteboard. Kita hanya apa? Kita hanya ulang kaji di mulut sahaja. Maksudnya kita sebut di mulut. Maksudnya semua orang pegang nota masing-masing dan sebut. Macam tu. Maksudnya lepas kita dah tulis hari Isnin sampai Jumaat. Okey, hari Sabtu dan Ahad kita pegang semula nota kita ulang kaji. Sebab bahasa Arab memang macam tu. Cikgu masa Ustazah belajar pun, lepas kita dah tulis buat nota, lepas tu ada masa untuk menghafal, dan lepas hafal minggu depan tu tasmik dengan guru. Maksudnya kita dengarkan pula, cikgu akan dengar pula kan kita dengar kita punya bacaan kita. Okey, jadi itulah cara nak belajar bahasa Arab. Okey, kalau belajar bahasa Arab ni memang kena daripada awal, maksudnya okey. Jangan. Hafiz. Okey, Ustazah rasa sampai sini dahulu. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Okey, dengan tajuk yang baru, iaitu fi'lul mudhari'. Bukan tajuk baru, maksudnya ulang kaji tajuk yang dah Ustazah mengajar pada Isnin hingga Jumaat minggu lepas. Maksudnya Isnin hingga Jumaat Ustazah mengajar. Okey, Sabtu Ahad Ustazah ulang kaji semula pelajaran yang kita dah belajar. Okey, jadi pada anak-anak yang ada anak baru masuk sekolah agama, okey, daripada tingkatan 1 baru masuk, ataupun dia tingkatan 2, 3, 4, 5, dia boleh dengar apa yang Ustazah ajar ni. Sebab Ustazah ajar bahasa Arab tata bahasa. Maksudnya dia boleh dapat dua. Maksudnya kita boleh buat ayat, kita boleh faham, dan kita boleh cakap juga. Okey, jadi kepada yang anak yang ada sekolah agama, boleh dengar apa yang Ustazah ajar. Sebab Ustazah ajar sama sahaja macam dengan cikgu dekat sekolah menengah agama. Sebab Ustazah pun memang sebelum ni memang mengajar dekat sekolah menengah agama. Okey, jadi perkara yang sama. Okey, kita kena hafal. Memang macam tu. Tapi walaupun kita hafal, kita rasa macam susah, tapi sebenarnya kalau orang tu minat, contoh dia memang minat bahasa Arab, dia memang suka belajar bahasa Arab, dia tak akan rasa macam susah. Dia rasa macam dia akan dapat A lagi. Kalau bahasa Arab yang betul-betul dia sukalah. Okay, kalau tingkatan 1 tu memang senang nak dapat bahasa Arab A, sebab bendanya mudah-mudah lagi. Cuma hafal, tulis, salin nota, hafal, dengar dengan guru, lepas tu bila periksa dapat jawab. InsyaAllah. Okey, saya rasa sampai sini dahulu. Esok kita sambung lagi. Okey, ulang kaji menggunakan kertas sahaja. Okey, sampai sini dahulu. InsyaAllah pada pukul 11.30 pagi. Kalau Ustazah mengajar Isnin sampai
Isnin sampai Senin sampai Jumaat, okey. Pada pukul 11.30 pagi. Okey. Hari Sabtu Ahad kita pada pukul 11.30 pagi juga ya. Okey, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga dapat manfaat.